Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran terpanjatkan, kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi malam penutup bagi kuliah saya 2020. Terpanjat pula. 2020. InsyaAllah sambung tahun depan 2021. Jangan risau tuan-tuan, saja buat gempak tadi. Kata ustaz, 2020 tahun depan tak ada ke? Ada. Hari tu baru jumpa. Temu ke sambung kontrak untuk apa? Mengajar takmir. Kemudian minggu lepas baru dapat surat penyambungan. Sekarang tahun depan 2 tahun. Kalau ikutkan setahun. Ikut umur lah. Kalau umur dah 60 ke atas, tahun saja. Sebab dia tahu tak panjang umur. Kalau bawah 60, 50, 40, umur panjang lagi, tambah 2 tahun. Kalau bukan setahun-tahun, tambah 2 tahun. Itu sebenarnya ada taktik tu. Kan? Macam imam lah kan. Imam dah 60 tak ambil lagi. Dulu ambil sampai gigil, Pak Imam pun ambil juga, dah tak ada orang. Ingat zaman dulu imam tu dah menggigil, pelutut dah longgau dah tak ada orang nak jadi imam. Semua tak berani, semua takut kan. Terpaksa dah kawan tu naik. Sekarang tidak. Sekarang ramai dah anak-anak muda kita, ramai tuan-tuan balik pada Mesir, balik pada kuliah-kuliah, sama ada dalam negeri ke luar negeri, semua boleh. Lebih-lebih lagi kalau mereka duduk di kampung-kampung, di karya-karya, insya-Allah boleh naikkan dia menjadi imam 1 ataupun imam 2 tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Jadi minggu lepas ada program lain kan? Ada Ustaz Zaid, Ustaz apa nama? Saya lupa dah. Ada Ustaz apa daripada sini tak jauh kan? Jadi kelas saya ditangguhkan. InsyaAllah pada malam ini kelas penutup untuk tahun 2020. Doakan saya sihat untuk kita berjumpa tahun 2021. Terima kasih Pak Imam kerana doakan saya. Mudah-mudahan ada antara tuan-tuan yang doanya diberkat oleh Allah Ta'ala, yang doanya tidak ada hijab ataupun terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita belum aman lagi, masih lagi hidup kita dengan COVID-19. Hampir berapa minggu, 2 minggu tak silap saya, seminggu ke 2 minggu, hampir 4 angka, 1000 lebih ke 2000. Hari ni 1009, semalam 1000 lebih sikit, hari tu 2000. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi yang terbaru pula, yang terbaru dijumpai di Great Britain ataupun yang terkini di Jepun. Allahu Akbar. Belum habis COVID ni, COVID baru pula datang. Kan? Mungkin anak dia. Anak pinak dia. Allahu Akbar. Sedangkan ini pun kita tak tertahan, tak menanggung kan. Nak keluar pun rasa takut. Nak keluar apa, pergi jalan-jalan pun dah tak berani dah. Anak-anak cakap nak pergi mana? Pergi Melaka je cukup lah. Tak payah pergi keluar. Melaka pun jadilah kan. Nak pergi keluar kita takut, berhati-hati. Sebab kita nak pergi tu semua kena jaga SOP, pakai pelitup muka, selalu hand sanitizer tangan, kemudian jaga jarak sosial. Itu semua usaha kita. Vaksin tu belum pasti lagi. Vaksin tadi betul-betul ubatnya. Ada yang di tempat masuk viral, ada yang dah vaksin, dah cocok vaksin, kemudian mati pula.
Allahu akbar. Ada berlaku ni, bukan bohong Bukan 1, 2, 3 juga takut Perdana Menteri kita pula dia nak try. Dia kata dia orang pertama. Allahu akbar. Jangan-jangan kita pun takut dia kata dia orang pertama akan cuba Allahu akbar. Mudah-mudahan vaksin tu vaksin yang sempurna, yang sebetul-betulnya di Arab Saudi, putera mahkota dia dah try. Dia orang pertama mudah-mudahanlah vaksin tadi vaksin yang sebenar-benarnya tuan-tuan Kalau ikutkan belum lagi yang sebenarnya kita temui vaksin tadi Allahu akbar. Hampir 4 angka tiap-tiap hari tuan-tuan kes dah hampir 106,000, kematian 400 lebih. Allahu akbar. Dogel juga orang ni tuan-tuan. Ada yang dogel kena tahan, kena tangkap, tak akan pelitup muka. Dogel juga tu. Ada juga pergi tempat-tempat hiburan pun degil juga. Kebanyakannya Melayu tu. Degil. Hari-hari kena tangkap. Kemungkinanlah itu salah satu sebab Allah turunkan musibah ini. Terlampau banyak dosa-dosa, terlampau banyak maksiat yang berlaku di atas dunia ni. Wa na'udzubillah min zalik. Allahu akbar tuan-tuan. Kita kena postmortem kenapa berlaku yang demikian. Satu dunia, hampir satu dunia. Bukan di Malaysia saja, hampir satu dunia tuan-tuan. Kita berfikir sama-sama. Dan sekarang ada pula orang buat cerita tentang COVID-19 ini. Sebagai pengajaran. Bagus tu. Sebagai satu pengajaran bagi kita sebenarnya tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar yang hampir ke 76 dosa-dosa besar yang digariskan oleh Imam Az-Zahabi, seorang ulama Imam Syafi'i rahimallahu taala pada muka surat 17. Tuan-tuan excited tadi. Saya beri salam, semua jawab Waalaikumsalam, semangat tu. Dah lama tak jumpa, sebulan, bulan 11 langsung tak jumpa. Tapi alhamdulillah bulan 11 kemungkinan Jakim banyak duit dia kasih aja. Alhamdulillah rezeki tuan-tuan. Allahu akbar. Okey, insya-Allah sebab dia tahu semua terkesan dengan COVID-19 memanglah banyak terkesan sebenarnya tuan-tuan. Ada kebaikannya, ada keburukannya, pro dan juga kontra tuan-tuan. Kita ambillah kebaikannya saja, keburukan tadi kita buanglah jauh-jauh tuan-tuan. Kemungkinan ini satu dugaan bagi kita, cubaan ataupun dugaan bagi kita tuan-tuan. Okey, pada muka surat 17. Jika ada yang berkata, tersambung balik tentang penjelasan mengenai orang yang jahil, tak faham tentang agama. Orang yang jahil, tak faham, tak tahu tentang dosa-dosa besar, yang mereka tahu hanya 7 ataupun 10 dosa-dosa besar. Sebenarnya hampir ke 76 dosa-dosa besar. Dan juga ada dosa-dosa besar yang dosa-dosa yang hampir kepada dosa-dosa besar. InsyaAllah kita akan belajar pada tahun-tahun yang akan datang. Jika ada yang berkata si jahil tadi bersikap cuai kerana tidak bertanya tentang perkara yang wajib ke atasnya. Dalam Al-Quran menjelaskan fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud maka bertanyalah kamu pada orang yang tahu, orang yang alim, orang yang faham jika kamu tidak tahu, tidak faham. Ini dah. Itu dimaksud si jahil ini. Si bodoh ini tadi bersikap cuai kerana lalai, kerana tidak bertanya tentang perkara yang wajib ke atasnya. Jadi, kita mengetahui tentang dosa-dosa besar ini adalah wajib. Bukan 7, bukan 10, hampir 76 antara dosa-dosa besar tuan-tuan. Yang kita tahu itulah. Yang pertama, al-isyraku billah. Kemudian yang kedua membunuh manusia, yang ketiga sihir, sampailah yang ke-7 ataupun yang ke-10, tetapi digariskan oleh Imam Az-Zahabi hampir 76 dosa-dosa besar tuan-tuan. Si jahil tadi bersikap cuai kerana tidak bertanya tentang perkara yang wajib ke atasnya. Maka kenyataan ini dijawab,
Ini sajalah perkara yang bermain di fikirannya. Yang si Jaya tadi itu dah yang dia tahu. Itu yang dia faham. Tak nak bertanya. Orang Melayu kata, kalau tak nak bertanya, segan bertanya, sesat jalan. Pergi Kuala Lumpur. Tak tahu jalan. Kalau sesat bertanya, tak nak bertanya, memanglah sosek jawabnya. Pusing sana, pusing. Dah beberapa kali pusing, minyak pun nak habis, baru jumpa. Padahal ada dokek aja. Kan? Begitulah. Kita kena bertanya. Tak tahu, cakap tak tahu. Jangan cakap tak tahu. Tak faham, cakap tak faham. Jangan cakap faham. Bahaya ni tuan-tuan. Inilah hakikatnya. Ada orang yang tak tahu, dia cakap dia tahu. Itu yang terpesong tu. Itu yang tak betul tu, tuan-tuan. Okey. Maka kenyataan ini dijawab. Ini sajalah perkara yang bermain di fikirannya. Dia tidak merasakan bahawa bertanya kepada orang yang mengetahui tentang semua itu ialah satu kewajipan baginya. Jangan pandai-pandai buat fatwa, jangan pandai-pandai buat cerita, jangan pandai-pandai menjatuhkan hukum. Berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu, cakap tak tahu, tuan-tuan. Rujuklah pada mereka yang faham, mereka yang tahu. Jangan pandai-pandai keluarkan fatwa, pandai-pandai keluarkan hukum, tuan-tuan. Kita siapa? Tahap kita tak sampai di situ, tuan-tuan. Yang boleh keluar fatwa iaitu mufti-mufti kerajaan di seluruh negeri Malaysia ini, tuan-tuan. Okey. Sesiapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah dan tidak akan beroleh cahaya. Itu dia. Al-'ilmu nurun wa nuru la yuda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk pada hati-hati mereka yang melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis menjelaskan. Kemudian dalam Al-Quran menjelaskan suatu Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu sehingga kaum itu mengubahnya dengan sendirinya. Kalau dia tak nak buat, tak akan ubah. Selagi Allah tak beri jalan, selagi Allah tak beri cahaya, nur, maka tak akan berubah, tuan-tuan. Macam orang sabda dada tadi, tak akan berubah sampai mati pun. Sabda dada. Masuk keluar. Masuk tak keluar. Kan? Lepas tu terus jalan dia. Tak nak berubah, susah. Kalau hati tak nak berubah, sendiri tak nak berubah, tak akan berubah, tuan-tuan. Kita boleh membantu nasihat saja. Kita tak boleh mengubah orang. Kita boleh membantu nasihat saja, beritahu sekian-sekian, tapi tak boleh mengubah orang. Selagi dia tak berubah, maka tak akan berubahlah. Dan Allah tidak akan menolong mereka. Sebab mereka tidak nak berubah ataupun tidak ada keikhlasan untuk berubah. Itu dalam Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas, tuan-tuan. Kok pakal hati kita sendiri nak berubah, tuan-tuan. Okey. Sesiapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, dia tidak akan beroleh cahaya. Oleh itu, seseorang tidak dikira berdosa melainkan selepas tahu dan dibentangkan hujah kepadanya. Ataupun dia tak dapat dakwah pun, seruan tak sampai pada dia. Andai kata duduk di non gunung tertinggi, duduk di lautan jauh, duduk di hutan jauh, dakwah tak sampai pada dia, maka dia tidak berdosa. Tak solat pun dia tak tahu, dakwah tak sampai dia. Tak puasa pun dia tak berdosa, tak sampai dakwah pada dia. Kalau kita dah sampai dakwah dah cukup 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah dah. Tak ada kita nak excuse dengan Allah lagi, tak ada. Sebab Allah dah utuskan Rasul. Dalam Al-Quran menjelaskan, setiap walikuli ummatir rasul, dan setiap umat tadi ada rasulnya. Ada dia punya nabinya. Kita nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan.
Oleh itu, seseorang tidak dikira berdosa melainkan selepas tahu dan faham dan dibentangkan hujah kepadanya. Dijelaskan hujah-hujah daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dah dibentangkan, lebih tahu dimaklum, tak buat, tak laksanakan, maka dihukum berdosa kepada Allah Subhanahu taala sebab dah sampai dakwah kepada mereka. Macam kita lah. Dah sampai dakwah, tak buat, tak solat, tak puasa, tak keluar zakat. Berdosa tak? Berdosa. Dah sampai dah. Dakwah dah sampai pada kita. Kita kena buat. Itu perintah Allah. Ittaqullah. Selalu Pak Imam setiap Jumaat mengatakan, menjelaskan ittaqullah haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kamu sekali mati kecuali kamu mati dalam Islam. Selalu tiap-tiap minggu Pak Imam, Pak Bilal, Pak Khatib mengingatkan dirinya dan mengingatkan semua jemaah-jemaah yang lain, tuan-tuan. Itu merupakan satu rukun daripada rukun khutbah, tuan-tuan. Mesti ada tu. Kalau tidak sah khutbah tersebut. Sungguhnya Allah maha lembut terhadap para hamba-Nya serta maha belas kasihan kepada mereka. Allah maha lembut. Jadi kita minta ampun pada Allah. Jangan malu, jangan segan. Minta ampun dengan Allah. Hari-hari minta ampun dengan Allah, tuan-tuan. Sedangkan Nabi pun hari-hari beristighfar pada Allah Ta'ala hampir 70 dosa. Itu Nabi. Dijamin syurga. Kita belum dijamin lagi, tuan-tuan. Saya pun belum dijamin lagi. Yang lain pun belum dijamin lagi. Tuan-tuan, tidak dijamin lagi. Walaupun hatta kita buat semua perintah Allah, belum dijamin lagi kita akan masuk dalam syurga. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat harus kita kembali balik. Sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada memasukkan seorang itu dalam syurga atau memasukkan seorang itu dalam neraka Allah Taala. Semua terbalik. Kemungkinan apa yang kita buat, kita laksanakan, kita amalkan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa riak, takabur, ujub dan sebagainya. Buang tu semua. Jangan ada rasa riak, rasa takabur, rasa ujub. Kita buang semua. Semuanya kita mukhlishina lahuddin, ikhlas perbuatan kita, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa wujud amalan kita yang kita telah buat hampir 70 tahun, 80 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi amalan solat kita. Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Wahai Tuhan kami, terimalah solat aku keseluruhannya. Kita rajak mengharap Allah terima amalan kita. Tak kira solat ke, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, dengan kita melaksanakan keikhlasan kita pada Allah Ta'ala, bukan dengan riak, takabur dan sebagainya. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita yang kita telah laksanakan hampir 70 ke 80 tahun, tuan-tuan. Okey. Jadi sesungguhnya Allah maha lembut. Kita zikir ya Latif, ya Latif. Allah terima, maha lembut. Lembutkan hati kita, kan? Kadang-kadang hati ni koreh, kan? Koreh hati ni, tu yang susah. Nur Allah nak masuk susah. Hidayah Allah nak masuk susah. Dah koreh, ibarat orang kata, ibarat satu titik hitam. Setiap perbuatan jahat ataupun amalan jahat yang kita buat, satu titik hitam akan berada di dalam hati kita. Andai kata titik hitam tadi dah banyak, dah gelap, maka cahaya Allah tidak akan masuk pada hati-hati yang melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia tidak dapat nur, tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya senang itu, tuan. Allah nak beri hidayah, senang aja. Allah nak masukkan orang kafir kepada Islam, senang aja, kejap je, automatik. Allah beri hidayah, automatik. Itu semua kuasa Allah. Automatik je. Macam kita, kalau nak kata Allah nak twist kita kepada yang lain pun boleh. Automatik pun boleh. Allah tak. Kan? Jadi kita kena bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, tuan-tuan. Dalam hadis menjelaskan, Inna Allah rafiq yuhibbu rifqah. Sesungguhnya Allah maha lembut,
suka pada kelembutan. Berdoa pada Allah, berzikir ya Latif supaya Allah tadi lembutkan hati kita yang koeh ini. Yang dogil lah, orang kata yang dogil kan, orang kata yang dogil, lembut, insya-Allah. Banyakkan berzikir harian kita lakukan, kita laksanakan, insya-Allah tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-15. Minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Selalu saya sebutkan yang bermaksud kami tidak mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan juga yang salah. Jelas. Jadi Rasul Allah dah utuskan kepada kita, apa yang disuruh oleh Allah telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dalam Al-Quran menjelaskan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang Rasul bawa itulah yang Allah perintah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali balik dalam bab kita belajar al-aqaidul iman, tentang apa? Sifat-sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanati. Jadi antaranya iaitu tabligh, menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, tuan-tuan. InsyaAllah kita tahu, kita faham, kita sampaikan. Mudah-mudahan ilmu tadi berkembang. InsyaAllah kita pun dapat pahala, orang yang terima pun dapat pahalanya, tuan-tuan. Itulah 3 perkara yang tidak akan putus apabila anak Adam tadi mati. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Yang pertama iaitu sadaqatun jariyah, yang kedua al-ilmu yantafa'u bih, yang ketiga waladun salih aw salihah yad'u lah. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna tadi, andai kata kita sampaikan, insya-Allah kita pun dapat pahala, orang yang terima pun dapat pahala, orang yang dah mati dalam kubur pun dapat pahalanya, dapat dia punya imbas-imbasnya, tuan-tuan. Iaitu ilmu yang disampaikan, yang dimanfaatkan, tuan-tuan. Okey. Jadi jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidak kami mengazabkan kamu sehingga kami datangkan kepada kamu rasul. Jelaslah. Kita besok tak ada nak accuse. Tak sampai pun, Allah tak dapat pun dakwah, tak ada pun suruhan solat, suruhan puasa zakat, tak sampai pun, bohong. Anta kazabta. Awak bohong, kau bohong. Padahal semua dah sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menjelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku berikan kamu, sempurnakan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku redha Islam tadi agama kamu, tuan-tuan. Jelas. Rasulullah SAW diwafatkan umurnya 63 tahun, sebabnya semuanya telah beres, telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi besok inilah kita menghadap besok, di akhirat besok, perintah Allah, suruhan Allah kita kena laksanakan. Solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya kita wajib laksanakan. Itu satu tuntutan taklif, dipertanggungjawabkan kepada kita, tuan-tuan. Besok ini akan ditanya, tuan-tuan, tentang solat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah dan sebagainya, tuan-tuan. Telah saya kupaskan pada kitab yang lama. Mudah-mudahan kita ingatkan kembali, insya-Allah. Seterusnya, dahulu ada sebilangan sahabat besar yang tinggal di Habsyah, dan dalam masa yang sama turunlah perintah dan larangan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun larangan tersebut tidak sampai kepada mereka melainkan selepas beberapa bulan. Tadi nak jelaskan tadi tentang wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Satu, sebilangan sahabat yang besar yang tinggal di Habsyah, dan pada masa yang sama turunlah perintah ayat
perintah dan larangan ke atas Nabi Muhammad SAW, namun larangan tersebut tidak sampai kepada mereka sehinggalah beberapa bulan. Maksud di sini antara beberapa bulan tadi, maka tidak adalah hukuman pada mereka, mereka tidak berdosa dan juga mereka tidak diapa-apa ataupun tiada dosa pada mereka sebab dakwah tadi belum tidak sampai pada mereka, tuan-tuan. Tapi pada kita dah sampai, jangan kata tak sampai pula. Itu dia, tuan-tuan. Okey. Maka mereka dimaafkan dalam tempoh beberapa bulan itu kerana tidak tahu sehinggalah dalilnya sampai kepada mereka. Ada, tuan-tuan, diceritakan dalam kitab ini, tuan-tuan. Maka antara beberapa bulan tadi, maka tidaklah berdosa mereka laksanakan suatu hukum ataupun suatu perbuatan tadi tak dijelaskan dalam kitab ini, tuan-tuan. Ini contoh. Memang ada dakwah tadi tidak sampai kepada mereka, tuan-tuan. Kita dah sampai pun hampir 1400 berapa hijrah, Rasulullah SAW meninggalkan kita, tuan-tuan. Dan lengkap dan sempurna hukum hakamnya, segi apa juga ketauhidan kepada Allah Ta'ala, kemudian hukum syaraknya, hukum fiqahnya, tasawufnya, adabnya, tafsirnya, kemudian hadisnya, Al-Qurannya, semua dah sempurna telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi kita sebagai umatnya kena carilah ilmu tadi, kena cari. Bukan duduk saja ilmu datang, tidak. Inilah cara kita mencari ilmu dalam usia kita, usia emas, usia yang hampir nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebelum itu kemungkinan kita sibuk dengan kerja-kerja kita, kadang-kadang kita terlepas untuk orang kata kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lompong-lompongnya, kan? Jadi inilah masanya, masa kita usia emas ini, kita tutup balik lompong-lompong tersebut, supaya tadi kita bertemu dengan Allah tadi dengan rasa kita rasa bersyukur, berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tadi maha tinggi, tiada agama lebih tinggi pada agama Islam, tuan-tuan. Okey, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey. Begitu jugalah keadaan orang yang tidak tahu. Dia dimaafkan kerana jahil sehingga dia mendengar nas-nas pada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak tahu, tapi dia kena belajarlah. Kena bertanya. Jangan tak tahu buat tak tahu aja, tak boleh. Tak tahu kena bertanya, kena belajar. Itu maksud di sini, kan? Kalau betul-benar dia tak tahu, tak apa, dimaafkan. Andai kata dia buat-buat tak tahu, ni bahaya, tuan-tuan. Dia kena belajar, kena faham, kena bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu pada orang yang faham, orang yang alim, jika kamu tidak tahu ataupun tidak faham, tuan-tuan. Okey. Habis tentang dosa yang ketiga, iaitu dosa-dosa besar yang digariskan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yakni sihir. InsyaAllah saya akan kupaskan lagi tentang pengertian sihir. Dalam kitab ini tidak dijelaskan tentang apakah pengertian sihir. InsyaAllah saya akan kupaskan tentang pengertian sihir, tuan-tuan. Okey. Sihir dari segi istilah merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan. Tadi. Yalah, dah kena sihir tadi, sakitlah, kan? Sihir busung, muntah darah, macam-macam keluar, pakunya keluar.
Muntah, darah, keluarnya apa? Benda-benda yang tidak elok kan. Kadang-kadang keluar ulat-ulat apa semua. Itu antaralah. Itu dikatakan dari segi istilah merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi. Itu dia. Orang tak tahu. Alih-alih dia muntah darah, tak tahu. Kasih minuman, minum, alih-alih dia muntah. Makan, alih-alih dia muntah. Ataupun kembung perutnya, busung. Apa lagi macam-macam bentuk-bentuk sihir, tuan-tuan. Banyak sebenarnya, banyak, tuan-tuan. Okey. Yang melibatkan makhluk halus, ada perantaraan. Makhluk halus, jin ataupun syaitan tadi, perantaraan. Ada qarin dia, membantu perantaraan. Dia tak boleh terus hantar begitu. Dia ada perantaraan yang kita tidak nampak, tersembunyi, yang ghaib, tuan-tuan. Yang melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam. Inilah ghaib lah. Dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu. Tak puas hati ke, kan? Asyik-asyik dia je. Asyik-asyik dia, asyik beli rumah besar, kereta besar. Macam saya pula, tidak, tuan-tuan. Itu rezeki Allah, tuan-tuan. Pun tak percaya ke. Macam-macam, tuan-tuan. Yang dongki, kan? Orang berniaga, buat berabun, orang tak nampak, kata kedai tutup, padahal kedai buka, tak laku, kedai sebelah laku, kan? Kemudian macam-macam nak pelaris, letak benda-benda yang tak senonoh, tak elok, yang kotor, maka larislah kedai dia. Saya heran dekat apa Gotiang, Kayu Arang, orang macam ni. Bukan kita sangka, nak sangka tidak, kita bukan sangka buruk, tidak. Tapi tanya-tanya juga dia bukan sedap pun. Heran juga, saya heran juga. Minta maaf cakap saya. Heran juga. Begitu juga sebelumnya ada cerita arwah apa semabuk kari keberikan dan meninggal. Okay. Ada orang terjumpa. Bukan saya cerita, ada yang berkata terjumpa suatu benda yang tak elok lah. Sebagai pelaris. Itu yang sedap pun, kari kepala ikan. Bukan murah, mahal tu. Tanggup makan. Macamnya yang bakar orang apa tu? Saya heran juga. Tapi jalan penuh, apa banyak kita? Bukan kita sangka buruk, tidak. Tapi kita heran. Saya pernah tanya orang, bukan sedap pun juga. Satu lagi orang kata mi bodoh. Mi bodoh tu pun sedap ke? Mi bodoh tu pun sedap juga. Heran juga. Mi kosong kan tu bagi mi bodoh. Kan? Itu cerita tu. Kita pun heran juga. Ramai orang makan. Tapi sangka baik. Kita sangka baik lah. Sangka baik insya-Allah, tak ada apa-apa lah. Tapi heran juga. Heran. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang begitulah. Macam-macam. Sihir ni macam-macam bentuk. InsyaAllah saya akan terang, tuan-tuan. Macam-macam. Jadi kita sangka baik. InsyaAllah kita sangka baik, tuan-tuan. Contohnya menyakiti seseorang. Santau. Minuman pun boleh kena santau. Makanan pun boleh kena santau, tuan-tuan. Benda-benda kotor lah. Santau ni benda-benda kotor. Mengubati penyakit bagi yang bomoh, ataupun yang apa, tukang ubat bomoh, apa dukun, dia mula-mula dah bismillah je, lepas tu dah mula dia punya jampi serapang, orang pergi tak tahu. Tengoklah cerita apa yang apa tu cerita filem dia kan, dia ketuk. Mari pun duit, padahal kena bohong. Yang dukun tu pun lari penipu, kan? Macam tu semua dah ada. Itu pengajaran sebenarnya, tuan-tuan. Pengajaran. Itu pengajaran. Arwah Piramli bagus. Dia punya ni pengajaran dia. Apa pernah berlaku. Zaman dulu dah ada dah. Daripada dulu pun dah ada. Dukun yang sebenar pun dukun pun bohong. Itu lagi bohong kan. Dia nak duit dia.
Itu yang berlaku tuan-tuan. Okey. Dan juga mengamal masa hadapan, telik. Dulu ingat tuan-tuan, kalau pergi India, yang ada burung nuri kan. Saya ingat lagi dalam zaman 70-an. Dia suruh burung tu telik. Nasib-nasib kan betul tu. Nasib-nasib, telik nasib, dia tengok jari kita, dia tahu. Allahu Akbar, macam-macam. Itu antara bentuk-bentuk sihir tu tuan-tuan, telik dan sebagainya. Penggunaan istilah sihir dalam alam Melayu pada kebiasaannya merujuk kepada ilmu-ilmu hitam. Itu dia. Sihir itu ilmu hitam, yang mana melibatkan makhluk halus, jin dan juga syaitan tadi sebagai perantaraan. Itu maksud sihir, iaitu pada istilah merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi. Tak boleh berfikir. Akal kadang-kadang boleh jadi gila orang tu dibuatnya. Sihir tuan, yang berlaku secara ghaib atau tersembunyi yang melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai maksud tujuan tertentu. Itu dia. Kemudian Al-Mukhaldun dalam buku Muqaddimah menjelaskan sihir, iaitu ilmu sihir dan tilik adalah satu ilmu tentang persediaan jiwa manusia untuk mempengaruhi alam kebendaan sama ada tanpa bantuan atau dengan bantuan. Maksud di sini sama ada dengan bantuan iaitu dengan melibatkan makhluk halus ataupun tidak melibatkan makhluk halus tuan-tuan. Yang pertama adalah sihir dan yang kedua adalah tilik. Tilik pun dikira sihir sebab semuanya hukumnya adalah haram tuan-tuan. Tilik, kemudian apa lagi? Baling anak panah, itu semua antara sihir-sihir tadi. Perbuatan syaitan tadi. Jangan ada tuan-tuan. Iaitu sihir dan juga tilik. Oleh kerana ilmu-ilmu ini ditolak di sisi syariat Islam kerana berbahaya dan kerana dia di antara syarat-syaratnya ialah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Pantangnya itulah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Itu pantang besar tu. Itu sebab kita cantasnya dengan bacaan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Daru syifa tu ayat-ayat Al-Quran. Habis. Dia tak berani. Habis dah. Dia tak kuat sebenarnya tuan-tuan. Kita jangan takut. Dia tak kuat pun. Baca ayat Al-Quran. Menggigau dia keluar tuan-tuan. Lari je. Ada cara dia. Kalau kita tak pandai lah. Ada orang-orang yang tertentu. Kan? Orang yang tertentu pun ada cara dia berubat. Bukan berubat terus je. Ada solat hajatnya. Ada bacaan-bacaannya. Sebelum tu persediaan untuk mengubati orang ada cara dia. Bukan pakai tangkap dia, tidak tuan-tuan. Persediaan dia, pada dia pun mesti ada persediaan. Sebab benda ni kuat. Jin, syaitan kan kuat. Silap dia pun habis. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah tuan-tuan. Maka kitab-kitab tentangnya telah lenyap di kalangan manusia kecuali yang terdapat dalam kitab-kitab bangsa-bangsa purba, termasuk yang wujud sebelum Nabi Musa AS, seperti bahasa Qibti dan kaidah. Ini dalam buku Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun tuan-tuan. Okey. Itu tentang sihir. Kemudian tentang kisah sihir dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat kisah dua malaikat, Harut dan juga Marut. Awal-awal yang telah saya kupaskan. Dalam suratul Baqarah ayat 102 yang turun, ayat tadi turun untuk menentang tukang-tukang sihir yang jahat pada zaman tersebut. Antara sihir yang diajar oleh Harut dan Marut kepada manusia adalah sihir yang boleh memisahkan antara suami dan juga isteri. Tadi. Kalau kita balik kita lihat pada suratul
Baqarah tadi pada ayat 102 tentang dua malaikat iaitu Harut dan juga Marut yang mengajar sihir tadi untuk memisahkan antara suami dan juga isteri. Tujuan kedua-dua malaikat ini adalah untuk menunjukkan betapa sihir itu menuju ke jalan kekufuran. Jadi hukumnya adalah berdosa. Jangan pandai-pandai nak pisahkan antara suami dan juga isteri. Konon-konon tak dapat, biar putih tulang, jangan putih mata. Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Kau siap kau. Habis dibuat. Kahwin semalam, dah puak beranda. Dah berpisah. Dah bercerai. Banyak kes benar tuan-tuan. Seminggu kahwin dah bercerai. Sebulan kahwin dah bercerai. Kemungkinan pun berlaku demikian disebabkan oleh sihir tadi tuan-tuan. Ada lagi. Bukan tak ada, ada lagi tuan-tuan. Sihir memisahkan suami dan isteri telah diajarkan di negeri Babil sebagaimana terdapat dalam beberapa mentera lama yang tertulis dalam bahasa Sumari, iaitu bahasa kuno yang wujud beberapa abad sebelum Masihi. Itu antara kisah-kisah sihir dalam Al-Quran, iaitu dalam suratul Baqarah tuan-tuan. Okey, iaitu sihir memisahkan antara suami dan juga isteri tuan-tuan. Kemudian kisah yang lain, setiap nabi dikurniakan mukjizat yang merupakan lumrah di kalangan umatnya pada masa itu. Nabi Musa AS dikurniakan mukjizat untuk menentang tukang-tukang sihir yang bekerja untuk Firaun semasa zaman baginda yang pada masa itu adalah pemimpin dan ketua-ketua kaum sebagaimana dikisahkan dalam surah Taha ayat 63-69. Nabi Musa ketuk tongkatnya menjadi ular yang paling besar memakan ular-ular Firaun tadi tuan-tuan. Itu pun dalam bentuk sihir, tapi Nabi Musa tadi dalam bentuk mukjizat, bukan sihir. Yang ahli-ahli Firaun tadi itulah dikatakan sihir. Ular-ular ahli Firaun tadi, orang-orang Firaun tadi merupakan sihir tuan-tuan. Okey, itu yang kedua, kisah dalam Al-Quran. Kemudian kisah mengenai tahta Ratu Balqis semasa zaman Nabi Sulaiman AS yang dapat dipindahkan menggunakan sihir dengan skrip mata oleh sejenis jin seperti yang diceritakan dalam surah An-Naml ayat 38 hingga 42. Itu dia. Itu zaman Nabi Sulaiman, itu dikira mukjizat dia yang faham cakap jin, yang mana jin tadi adalah askar-askarnya tuan-tuan, ataupun kerajaannya tuan-tuan. Itu maksudnya dia punya Nabi Sulaiman punya punya tadi mukjizat tadi tuan-tuan. Okey. Kemudian rujukan mengenai juga sihir juga amat jelas dalam suratul Falaq yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang Yahudi Arab. Itu pada pelepah tamar. Itu antara kisah-kisah sihir yang diceritakan dalam Al-Quran tuan-tuan. Maka hukum sihir ini adalah berdosa dan juga merupakan dosa yang ketiga antara dosa-dosa besar tuan-tuan. Maka jauhilah, jangan amalkan. Kalau rasa tak puas hati, janganlah sampai kita nak menyihir saudara kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara, kawan-kawan ataupun sahabat kita tuan-tuan. Ada jalan penyelesaiannya, tetapi nak jalan mudah, nak rasa puas hati, maka terpesonglah akidah kita ditakuti. Andaikan kita mengamalkan sihir tadi tak sempat bertaubat kepada Allah SWT, maka kita mati tadi, kemungkinan Allah masukkan kita dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Inilah dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga, iaitu sihir. Insya-Allah pada tahun depan kita akan masuk tentang dosa besar yang keempat, iaitu meninggalkan solat tuan-tuan. Wa na'udzubillah min zalik. Ada soalan tuan-tuan insya-Allah tentang bab sihir ini tuan-tuan? Haji? Okey, boleh insya-Allah. Okey. Okey, yang mana ayat tadi? Hukuman bagi pengamal sihir
Okey. Okey. Itu kalau ikut hukum Islam kita kena ikut ni. Tu hudud namanya tuan-tuan. Tapi kita bukan dapat negara Islam. Orang kata boleh dapat mengamalkan Islam sepenuhnya. Islam sepenuhnya. Jadi benda tu tertangguh lagi. Macam kita mencuri ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka ada dipotong tangannya. Tak boleh. Negara kita belum lagi. Malaysia belum lagi tuan-tuan. Okey, tapi kalau ikut kan betul? Yes. Betul. Kalau itu susah nak cakap tu. Kita susah nak cakap tentang tu. Sebab kita orang kata kita negara kita berbilang bahasa, berbilang agama. Tak dapat lagi kita nak laksanakan. Tapi di Arab Saudi kalau mencuri tetap dia potong tangan. Sebab tak ada orang mencuri, tak berani. Begitu juga andai kata sihir tadi, hukuman dia tadi dipancung kepalanya ataupun dibunuh tadi, orang tak berani sihir pun. Tak akan buat pun, insya-Allah tak akan buat, tak ada sihir pun. Tapi kita belum dapat lagi nak melaksanakan hukum hudud sebenarnya tuan-tuan yang orang sana pun tak, walaupun kat Kelantan pun tak dapat nak laksanakan. Apatah lagi kita satu Malaysia tuan-tuan. Ini hukum yang sebenar sebabnya hadis sahih tuan-tuan Hadus sahiri darbatun bisayf, iaitu hukuman bagi pengamal sihir ialah dipancung kepalanya ataupun dibunuh tuan-tuan. Riwayat At-Tirmizi. Sebenarnya itulah sebenarnya tuan-tuan hukum sebenarnya kalau kita ikut hukum hudud ataupun had tuan-tuan Begitu juga yang mencuri, sama ada lelaki perempuan, maka dipotong tangannya. Kalau sebelah dah potong, katakan kanan dah potong, kiri pula potong. Kemudian mencuri lagi, kaki pula dipotong. Kanan dan juga kiri tuan-tuan. Bila kanan kaki dah potong, tangan dah potong, nak curi apa? Itu dia punya hukum tuan-tuan. Tapi kita belum dapat lagi laksanakan tuan Haji. Mudah-mudahan insya-Allah kemungkinan satu masa besok kita dapat melaksanakan hukum hudud Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Belum dapat lagi insya-Allah. Susah nak menjawab tuan-tuan. Okey, sebab ni sensitif tuan-tuan Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Apa yang baik datang pada Allah Taala, yang buruk datang dari kelemahan, kedhaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إيمانا ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.